نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah, sambung lagi kita pada malam ni kitab Munyatul Musalli, muka surat 9, masih lagi dalam sunat hay'ah bawah tu, dan takbir sujud yang kedua, 3-4 daripada bawah tu mengucap takbir hal atta, dan sunat tu 1, 2, 3, 4, 5 daripada bawah, 5 daripada bawah. Kalau yang Rumi 24 25 dah. Ya, 25. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin ana rabbal alamin. Kata pengarang yang keenam sunat mengucap takbir intiqalat. Oh, takbir intiqalat je. Kita kalau tengok semalam kita bincang berkaitan dengan surah. Ya, betul. Semalam kita bincang berkaitan dengan bacaan surah selepas membaca Fatihah. Sunat. Boleh baca apa-apa surah nak baca, tak ada masalah. Boleh baca surah tebuk-tebuk, Nabi pernah buat, walaupun tak selalu. Boleh baca surah daripada awal tapi tak habis. Boleh baca surah daripada awal, lepas tu sambung rakaat kedua habis. Boleh daripada awal sambung rakaat yang kedua tak habis juga. Semua boleh, kan? Boleh baca dari surah tu daripada awal, kemudian rakaat kedua baca surah lain daripada awal, tapi dua-dua tak habis. Ada. Jadi maknanya Nabi buat tu nak bagi tahu kat kita, ianya boleh, ianya dibenarkan. Cuma Nabi tak selalu buat. Tapi yang paling selalu Nabi habiskan satu surah tu lah. Habiskan, sama ada panjang ke pendek, habiskan. Itu. Dan ada pula Nabi pernah menegur seorang sahabat yang baca bukan baca panjang macam ni. Seorang sahabat yang dapat komplain daripada sahabat yang lain pada waktu Isyak, salat Isyak waktu tu. Dia dapat komplain, dia kata sebab dia nak kerja, dia penat, dia ada kerja lain nak buat malam ni, solat Isyak. Maka dengan komplain dapat tu, Nabi tegur Sayyidina Muaz bin Jabal. Dia tegur, suruh baca surah-surah yang pendek sikit. Kemudian maka ulama membahaskan maksud pendek panjang tu subjektif, dia bukan objektif. Bila macam tu, mana yang panjang, mana yang pendek, maka keluarlah tiga jenis bacaan surah, 3 jenis panjang pendek, 3 jenis. Ada 3 jenis. Ada yang jenis dia panggil qisarul mufassal, iaitu surah pendek, bermula wadduha ke bawah tu nama surah pendek, walaupun kita rasa panjang. Kita rasa panjang, kita tak pakai kita punya rasa, kita pakai wadduha ke bawah pendek.
Kalau wadduha ke bawah, surah yang paling panjang adalah lam yakunil ladzina kafaru kan. Itu yang paling panjang kan dalam wadduha ke bawah. Jadi maknanya itu pun hampir satu muka juga tu. Berapa baris tu? Hampir satu muka, 2-3 baris lagi nak satu muka. Jadi itu adalah pendek. Sesiapa yang membaca buka je tengok. Semalam dah buka dah. Lepas tu ingat balik nak check balik. Lupa lagi. Bayyinah kan. Surah Bayyinah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baris. Sesiapa yang membaca 10 baris pada solat maghrib, 10 baris, sama ada surah penuh ke tak penuh tak penting. Sebab Nabi biasa buat penuh lah. Cuma kita nak dapat hukum ni, penuh ke tak penuh tu tak penting dari segi hukum ni. Iaitu bila 10 baris Quran, ayat Quran 10 baris, maka namanya pendek. 10, 8, 10, 9, 8 dan seterusnya, pendek. Jadi kalau siapa cakap panjang, tak boleh pakai dia punya panjang. Sebab yang kita nak pakai adalah yang Nabi kata panjang pendek itu dengan maksud tu, murad yang dikehendaki. Bila Nabi sebut panjang, apa maksud? Sebut pendek, apa maksud? Ulama dah tolong kaji untuk kita. Rupa-rupanya maksud pendek tu adalah 10 baris ke bawah, 10, 9, 8 ke bawah. Siapa yang kata 10 baris tu panjang, tak payah peduli kat dia. Kerana imam antara yang tak terangkat amalannya walaupun sejengkal atas kepala, tak terangkat amalannya. Ada 3 golongan. Saya nak bahas satu, iaitu antaranya imam yang tidak disukai oleh makmum. Makmum tak suka, dia naik juga. Makmum tak suka, maka amalannya tak naik walaupun sejengkal. Maka ulama bahas, janji makmum tak suka ke? Oh sedapnya tu, makmum ramai-ramai tak suka, kesian imam tu. Oh rupanya ada bahas lagi. Yang tak suka tu yang diterima syarak, bukan main tak suka macam tu aja. Antara yang makmum tak suka, imam baca panjang. Yang mana dia kata imam baca 9 baris, panjang. Maghrib, cerita maghrib ni. Panjang, 9 baris, 10 baris, tak payah peduli. Tak payah peduli yang tu, sebab tak masuk buk. Masuk pendek itu maghrib adalah 10 baris. 10 baris tu kira pendek. 11 baru sederhana nama dia. 11 baris, satu rakaat lah. Dan ada satu lagi ulama membahaskan juga, dia kata yang sederhana maknanya 11 baris ke atas adalah awsatul mufassal, iaitu bacaan yang pertengahan. Bacaan yang pertengahan ni panjang-panjang lah, macam surah An-Nazi'at, surah yang agak-agak satu muka setengah hingga 2 muka, lebih kurang satu lay. Satu lay dan bermula baris 11 baris sehingga 1 ataupun 2 helai. Kira sendiri berapa yang paling panjang daripada surah An-Nazi'at ke Duha tu. Berapa yang paling panjang? Itulah maksimum dia. Dari segi solat yang pertengahan. Solat apa ni? Isyak dan Asar. Jika imam baca satu helai, solat isyak tak nama apa memanjangkan, tidak. Walaupun terasa panjang. Walaupun makmum terasa panjang, tak peduli. Walaupun imam sendiri terasa panjang, tak peduli. Maksudnya kalau komplain pun tak boleh pakai itu komplain. Reject aja. Sebab satu muka dalam solat isyak dan asar adalah sederhana. Tak nama panjang. Panjang tu satu lay. Baca satu rakaat satu lay. Panjang tu tak. Itu masih lagi pertengahan. Nak buat tak nak buat cerita lain. Dan memang kita tak akan buatnya. Sebab sama-sama sama-sama tak larat. Makmum pun tak larat, imam pun tak larat nak baca sambil satu muka. Dan cuma hukumnya macam tu. Dan ada surah dia panggil surah Tiwalul Mufassal, surah yang panjang-panjang, iaitu Hujurat sampai Abasa. Bukan kan? Kita tukar balik itu apa? Hujurat sampai apa? Sampai Naba. Surah sampai Naba. Sampai Naba. Itu adalah surah yang panjang. Jika surah ni dibaca ketika Isyak, surah yang panjang tadi, baru boleh kata panjang. Surah yang ni dibaca, surah ini tu maksud surah daripada Hujurat sampai Abasa, tengoklah yang berapa baris tu. Jika baca dekat Isyak, baru boleh kata panjang. Baca kat Maghrib boleh kata panjang. Tapi kalau dia baca dekat subuh, tak boleh kata panjang juga. Pula dah. Hujurat baca sampai habis subuh, tak boleh kata panjang. Tak boleh kata panjang. Sebab panjang pendek bukan ikut nafsu kita, bukan ikut nafsu makmum, bukan ikut nafsu imam, bukan ikut nafsu siapa-siapa. Panjang pendek Nabi dah tentukan. Cuma ulama tolong bahas untuk kita. Cuma buat tak buat cerita lain. Memang tak buat pun, tapi itu hukum dia. Ada. Hilang akal apa. Hujurat subuh. Satu habis.
Baca qaf dengan qamar pun rakaat qaf pertama, qaf rakaat kedua qamar pun dah silakal dah. Solat subuh sampai cerah apa. Cuma hukum tu macam tu lah. Jadi kalau hukum macam tu tak nak buat, tak nak salahkan sunat. Cuma jangan menggunakan hujah ni untuk menyalahkan tu. Tak boleh baca panjang. Nabi tak bagi. Nampak? Itu yang tak boleh tu. Itu yang tak boleh. Sebab kita menyalahgunakan dengan sebab nafsu kita, dengan sebab keduniaan kita. Nak kerja kita, nak kena hantar anak pergi sekolah, nak kena hantar anak pergi taskar ke apa-apalah. Nak buat kerja kita lah. Nak janji dengan orang dekat kedai kopi, dekat kedai makan dan sebagainya. Sebab kita tu, kita guna alasan tu yang tak nak. Itu yang tak nak. Sebab ramai orang guna alasan tu tanpa dia sedari. Okay. Dan soalan, nak masuk yang lain ni, tu ulang-ulang je. Nak baca yang panjang lagi. Dia ada separuh yang dapat yang suka sembahyang lewat sini contoh. Sehingga berapa dia nak ambil daripada hadis Nabi kena Nabi kalau hadis sembahyang subuh lambat. Dia baca okey. panjang. Dia baca panjang. Bila baca panjang kadang akhir sekali solat dia malam apa lepas si waktu syuruk. Habis. Okey. Memang betul ada dua sembahyang yang Nabi tak buat, tak sentiasa buat awal waktu. Kadang-kadang buat lambat sikit. Kita tak boleh kata lambat sikit. Ada dua sembahyang. Pertama solat subuh, yang kedua solat isyak. Nabi buat lambat sikit. Bahasa lain pertengahan lah kot. Pertengahan waktu. Solat isyak Nabi biasa sembahyang kalau pukul 12, pukul 1. Ada juga sembahyang, banyak kali juga. Maknanya maka ulama bahas waktu isyak ada dua fadilat. Pertama awal waktu dapat fadilat juga. 1/3 waktu juga dapat fadilat. 1/3 tu maksud isyak berapa jam bahagi 3, 1/3 tu. Lebih kurang pukul 12, pukul 1 juga afdal. Ada dua afdal. Okey, habis kita buat isyak. Macam tu juga subuh. Subuh pun Nabi pernah buat awal waktu ya, tapi Nabi selalu juga buat sampai waktu asfar dia panggil. Waktu asfar ni waktu yang bila kita tengok orang dia dah cerah, tapi taklah cerah betul. Bila tengok orang, tahu orang tapi tak tahu siapa. Waktu itu bahas dalam kitab macam tu. Waktu tu asfar tu seumpama ada orang tu. Siapa lah? Padahal duduk situ. Maknanya gelap lah. Kalau terang mesti nampak. Tapi gelap pula boleh nampak. Agak-agak pukul apa sekarang? 6.45 kot. Kalau sekarang je lah 7.20 punya syuruk. 7.20 kan? 7.20 punya syuruk. 7.20 punya syuruk lebih kurang 6.45. Kalau biasa pukul 7 dah syuruk, lebih kurang 6.30 ke macam tu kot. Tengoklah syuruk pukul apa, terbit matahari tu. Jadi antara tu dua. Dia panggil dua sunnah. Yang pertama awal waktu, yang kedua pertengahan waktu. Isyak dan subuh. Yang awal waktu dan pertengahan. Yang pertengahan tu tujuannya Nabi buat lambat tu tujuannya sebab nak tunggu lagi ramai orang datang. Lagi lama tunggu lagi ramai datang solat Jumaat, lagi ramai lagi afdal. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, selepas solat subuh tak boleh solat lah. Mana ada kan? Tak ada solat sunat selepas subuh. Maka sebelum subuh banyak, maka buat solat sampai dah separuh waktu baru solat subuh. Kalau solat subuh dulu awal-awal tak boleh solat sunat lah. Itu antara hikmah ajalah kita buat. Tak buat gak tak apalah. Jadi 6.30 tu afdal. Tiba-tiba dia pun sembahyang dan dia baca panjang sampai keluar waktu. Okey. Untuk menentukan dia berdosa ke, dia tak berdosa ke, apa hukumnya senang aja. Katakanlah ada lagi masa kita ambil setengah jam nak habis subuh. Tengah dah tu, tengah waktu, setengah jam lagi nak habis subuh. Ketika dia takbiratul ihram, adatnya, kebiasaannya boleh habis tak solat subuh? Boleh habis tak solat subuh? Kalau dia buat yang wajib-wajib saja. Wajib je saja. Rukun je yang dia buat. Yang sunat semua tak buat. Sempat tak setengah jam tu habis subuh? Sempat apa? 2 minit pun dah sempat subuh. Buat yang wajib-wajib je. Okey, maka ketika dia nak sembahyang subuh, 2 minit aja dah memadai untuk dia selesaikan subuh. Bukan suruh sembahyang 2 minit. Sebelum dia takbir tu. Kalau sembahyang ni agak-agak kalau buat yang wajib-wajib je berapa minit? Berapa lama? Cukup tak setengah jam tu? Bukan cukup, terlebih-lebih dah. Maka kita ambil cukup. Maka dia sembahyang, dia boleh sembahyang, dia boleh baca panjang mana pun. Tak berdosa. Okey. Dan dibaca panjang.
Baca panjang sampai rakaat yang pertama tu sampai habis waktu, tak berdosa juga. Tidak, sebab dia ada kemampuan untuk habiskan dalam waktu tu. Cuma dia je baca panjang. Dan dia semayang tu, kalau nak kira semayang sebenarnya cukup 2 minit cukup. Sebenarnya tak payah setengah jam, 3 minit pun boleh. Ada lagi 3 minit nak habis subuh. Masih dia nak takbir tu 3 minit. 3 minit memang buat yang wajib-wajib memang sempat. Memang sempat habis. Subuh. Tapi dia baca yang sunat-sunat. Dan memang sunat baca yang sunat-sunat. Dengan sebab dia baca yang sunat-sunat, terlebih waktu, tak dosa. Tidak berdosa. Sebab ketika takbir tu, dia kira bukan keluar waktu ataupun tidak. Ketika yang kata Nabi tak bagi semayang di luar waktu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun tu. Tu. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang semayang. Alladzina hum an salatihim sahun. An tu lama bahasa panjang, bukan fi an. Fi tu dalam, an tu daripada. Jadi kenapa fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang semayang, alladzina hum an salatihim sahun. An tu dengan maksud daripada, dengan maksud dia nak semayang, akhir sekali dengan dia semayang tu terkeluar daripada waktu. Apa maksud terkeluar daripada waktu? Ada 2. Yang pertama, dia memang semayang qada terus, luar waktu, habis waktu. Memang dosa lah, memang wail lah kot. Yalah, dah habis waktu. Yang kedua, dia sehingga hujung-hujung waktu, katalah seminit 2 minit lagi, dia pun semayang. Yang mana seminit 2 minit tu, kalau dia semayang buat yang wajib-wajib saja, memang tak sempat juga. Itu maksudnya fawailul lil musallin. Tapi orang yang ketika semayang, dia mempunyai masa. Nampak tak? Kalau kita mengaji muafiq masbuk pun ada benda ni juga. Kadar masa. Memang sama juga dia punya hukum. Dia mempunyai masa untuk dia habiskan solat subuh dalam keadaan biasa. Biasa tu maksud tak laju, tak ada biasa. Dan hanya buat yang rukun-rukun, yang wajib-wajib saja. Memang cukup lah. Maka walaupun kita tak kisahlah setengah jam ke 3 minit nak habis waktu ke solat subuh, maka dia semayang terkeluar pada waktu, tak berdosa. Cuma dari segi pahala, jika dia langsung tak dapat 1 rakaat sampai habis waktu, sama ada setengah jam sebelum dia baca punyalah panjang sampai habis waktu, ataupun lagi 3 minit dia punyalah baca lagi panjang sikit lah kot, sampai habis waktu, maka dia tak dapat 1 rakaat pun dalam sembahyang dalam waktu. 1 rakaat pun tak dapat. Dosa pun tetap juga, tak dosa. Tapi solat dia automatik jadi qada. Dan tak berdosa. Kerana dia takbir tu dalam keadaan dia mampu untuk habiskan. Masa yang ada cukup. Okey. Tapi kalau dia dapat 1 rakaat aja, sama ada setengah jam tadi, dia dapat 1 rakaat dulu, betul rakaat kedua yang masuk waktu lain. Masuk waktu lain. Ataupun yang 3 minit tadi pun sama je. Dia tak semestinya berbeza setengah jam dengan 3 minit. Tak ada beza pun, sama je hukumnya. Kemudian dia dapat 1 waktu. Rakaat yang kedua yang keluar waktu. Sebab dia baca yang sunat-sunat. Kalau dia baca yang wajib-wajib, memang clear semua. Memang dapat. Cuma dia baca yang sunat-sunat. Malah memang sunat pun baca yang sunat-sunat, walaupun terkeluar pada waktu. Memang sunat pun. Kerana dia dah tak termasuk dalam fawailul musallin dah. Sebab dia memang mampu untuk habiskan. Cuma sunat baca yang sunat-sunat. Jadilah terlebih. Dia dapat 1 rakaat. Rakaat kedua, masuklah waktu lain. Maka solatnya adaan. Tak berdosa juga. Berbeza dengan dia tinggal lagi 1 minit nak habis subuh. Dia pun takbir tu 1 minit. Kalau 1 minit tu sempat tak habis? Kalau buat yang wajib-wajib dia. Tak sempat. Bila tak sempat, maka dia pun semayang. Dia semayang kan? Maka dia semayang tu dah berdosa dah. Tiba-tiba terkeluar waktu. Memang terkeluar waktu pun memang berdosa lah. Dia semayang tu walaupun tak habis waktu pun dah berdosa. Sebab 1 minit tak mempunyai kadar masa yang cukup untuk dia habiskan 2 rakaat yang wajib-wajib. Maka semayang dia tu dah berdosa fawailul lil musallin dah. Okey, kemudian dia semayang. Dengan semayang tengok terkeluar. Memang terkeluar pun. Okey, memang terkeluar pun. Terkeluar pula katalah dia dapat 1 rakaat, rakaat kedua baru terkeluar. Namanya tunai tapi berdosa. Tunai sebab dapat 1 rakaat. Katalah 1 minit tu 1 rakaat pun tak dapat, maka namanya qada dan berdosa. Macam tu nampak dia punya. Kemudian ataupun tiba-tiba entah macam mana Allah luaskan masa dia tu sikit, walaupun 1 minit sempat habis 2 rakaat dalam keadaan semua sempurna. Bukannya baca laju-laju sampai salah, tak adalah. Elok, entah macam mana tak tahu. Ada seminit lagi, tiba-tiba bagi salam baru ada waktu. Lega? Tak lega, tetap berdosa juga. Walaupun dia habis dalam waktu. Jadi nak kata berdosa ataupun tidak, ketika dia takbir tu sempat tak habis. Jika buat yang wajib-wajib, sempat tak habis sembahyang, sempat tak berdosa lah. Nak tahu dapat dari segi tunai ataupun qada, dapat tak 1 rakaat?
Tu dia dua berbeza. Dapat satu rakaat namanya tunai. Tak dapat satu rakaat langsung dalam waktu namanya qada. Dan kadang-kadang dia dapat tunai berdosa. Sebab tunai dapat satu rakaat, lepas tu keluar waktu. Berdosa lah. Kadang-kadang tunai tak berdosa. Iaitu dapat satu rakaat, rakaat kedua keluar waktu. Dalam keadaan ketika dia semayang tu memang cukup, cuma dia baca yang sunat-sunat. Itu dobek tu kena faham sungguh tu. Sebab orang Melayu ni biasa dia tasawuf tinggi sampai dia salah masuk tasawuf dalam fiqh. Dia marah anak dia semayang pukul 6.45, pukul 7. Kalau sekarang ni 7.5 minit baru anak dia bangun. Sebab ada kan 7.20 kan, 7.5 minit anak dia bangun, ambil wuduk, 7.5 minit, 7.10, 7.10, 7.12 baru semayang. Maknanya ada berapa minit lagi? 7.12, ada lagi 8, 9, 10 minit lagi kan nak habis subuh. Apa ni semayang lewat-lewat? Dosa ni. Allah tak suka. Nampak? Mana ada dosa? Waktu tu nama waktu ikhtiar. Bukan makruh, tak makruh pun. Habis semayang lewat-lewat, melewat-lewatkan semayang kan berdosa. Siapa kata? Mana ada melewat-lewatkan semayang berdosa? Yang berdosa dia tak semayang sampai keluar waktu. Ataupun semayang dalam keadaan ujung-ujung sampai kalau ikut kebiasaannya memang tak sempat habis. Itu yang berdosa. Tapi kenapa duduk macam tu? Patut cakap lah macam ni. Apa semayang lambat-lambat ni? Semayang lah awal-awal. Allah tak pernah bagi pun kau miss makan. Makan tengah hari elok je pukul 1. Macam mana kalau Allah bagi makan tengah hari pukul 5 sekali? Contoh macam tu okey lah. Marah dari segi adab. Bukan dari segi berdosa. Dia tahu apa melewat-lewatkan semayang. Berdosa tu melewat-lewatkan semayang. Lewat semayang apa dosa? Dia semayang pukul 7.12. Bukan saya suruh semayang pukul 7.12. Ni salah faham lah. Ustaz suruh semayang 7.12. Bukan. Perkataan kat mulut tu salah. Jangan cakap berdosa yang tak berdosa. Tak berdosa cakaplah tak berdosa. Berdosa pun cakap berdosa. Jadi kalau kita tasawuf tinggi sangat, cakaplah macam tu. Kau menafas tak pernah pun Allah tahan kejap nak nafas. Masa nak tarik nafas tu, saya biasa bagi contoh ni. Nak tarik nafas tak boleh. Tak boleh. Sudah. Tak boleh. Allah miss kejap. Stop kejap. Pernah Allah buat macam tu? Tak boleh. 2 saat, 3 saat, 5 saat, 10 saat. Tak boleh tarik. Macam oksigen tu sekat. Agak-agak biru kat muka. Selang 30 saat kemudian rasa macam mana? Macam itulah Allah tak pernah miss bagi kau bernafas. Lepas tu nak hembus, terus keluar. Buat tarik-tarik tak keluar-keluar macam mana? 5 saat tak keluar. Tak tekan-tekan tak boleh. 15 saat tak boleh. Muka biru dah. 25 saat tak boleh. 30 saat baru keluar. Macam mana? Jadi kalau Allah bagi on time, sembahyang pun on time lah. Tak apalah cakap tu. Adab. Ini cakap dosa. Dosa apa benda ni? Habis pukul 7.22 lah habis subuh. Jadi kalau sembahyang 7.19 masih lagi dalam waktu. Tak berdosa. Bagus ke? Siapa kata bagus? Orang kata tak berdosa. Jadi yang tak berdosa jangan kata berdosa. Tu sikitlah kesilapan kita lah. Macam mana? Kita nak buat benda baik tapi kita cakap menyebabkan salah. Ada pula melambat-lambatkan. Solat ni dia ada waktu, dia panggil waktu yang muasak, yang luas. Waktu yang luas. Bermula daripada sini sampai ke sini, waktu tu boleh semayang kan? Boleh semayang. Kalau kata subuh, bermula kalau sekarang 6.10 saya ambil je lah. 6.10 sampai 7.20. Maka 6.10 sampai 7.20 kalau semayang namanya okey. Nak paling lebih semayang waktu. Kurang sikit, tengah-tengah, kurang sikit. Dengan niat tengah-tengah, semayang tengah-tengah kerana nak ikut sunnah, terlebih balik. Waktu asfar tadi, semayang ujung tu, makin kurang sikit pahala. Dosa ke? Mana dosa? Yang semayang waktu tu afdal. Jadi bermula pukul 6.10 sampai 7.20 boleh semayang kat mana-mana subuh. Mana-mana boleh semayang. Janji masa semayang tu sempat habis. Kalau baca yang wajib-wajib, sempat dia boleh habiskan. Cukup lah. Ini benda dah tak dosa, dia kata berdosa. Akhir sekali melambat-lambatkan semayang berdosa. Adab dengan Allah. Tasawufnya iyalah. Tasawufnya memanglah. Okey. Dan masuk bab surah ni sikit. Dan boleh je, tak ada masalah untuk membaca 2 surah dalam 1 rakaat. Boleh. 2 surah. Boleh tu dengan maksud harus tak berdosa. Tapi Nabi solat fardu tak pernah buat. Tapi boleh. Kenapa sebut boleh? Kerana sahabat ada yang buat. Satu rakaat tu 2 surah. 2 solat fardu. Solat sunat Nabi selalu buat lah. Memang biasalah tu. Nabi sembahyang baca Baqarah, sahabat duduk kat belakang seronok. Tiba-tiba Nabi sambung
sambung Ali Imran. Sambung Ali Imran, Nabi kata, oh sambung. Seronok juga oh. Seronok. Oh, sahabat. Habis Ali Imran, Nabi baca An-Nisa. Lepas tu sahabat kata, aku rasa macam memang Nabi tak akan rukuk. Habis An-Nisa Maidah. Tu yang berapa ratus ribu Ratus ribu? Tak sampai ribu kan? Berapa ratus tu ayat tu. Sahabat kata, aku rasa memang Nabi tak nak rukuk sampai Maidah. Lepas tu baru rukuk. Lepas tu rakaat kedua An'am, A'raf, Anfal, macam tu lah sembahyang sunat. Biasa Nabi buat. Cuma solat fardu Nabi tak pernah baca dua surah. Tapi sahabat baca. Dan Nabi tak larang. Maksudnya tak kata jangan baca, tidak. Malah dapat komplain juga. Oh, lupa nak cerita semalam pasal komplain tu kan. Cerita satu komplain je kan. Makmum komplain satu je berkaitan dengan panjang pendek kan. Ni ada satu lagi. Malah kali ni makmum di waktu tu dia komplain imam baca setiap kali dalam rakaat tu dia baca surah. Baca lepas amin baca surah, tapi sebelum baca surah dia baca qul huwallahu ahad. Lepas tu baca surah. Setiap kali macam tu. Dia baca qul huwallahu ahad, lepas tu baca surah lain. Tiap-tiap kali. Makmum ni berbulu telinga. Sebenarnya okey aja, tapi macam serabut lah, macam kan. Apa benda baca surah dah lah, kenapa qul huwallahu ahad? Baca qul huwallahu ahad, lepas tu baca surah lain. Sampai pengetahuan ni kat Nabi, orang komplain. Sebelum ni orang komplain pasal Muaz bin Jabal. Apa? Afattanun anta? Kamu nak buat agama ni jadi fitnah ke Muaz? Nabi tegur kan. Yang ini tak. Ini terbalik pula. Orang komplain juga. Komplain. Kemudian kerana komplain kerana imam ni okey semua. Kami nak dia jadi imam. Tapi satu je. Kalau boleh tak payahlah baca qul huwallahu dulu, betul baca surah teruslah. Setiap kali baca surah nak baca surah baca qul hu, nak baca surah baca qul huwallahu ahad. Tiap-tiap rakaat kalau dia tanya dia baca macam tu. Maka dia komplain kat Nabi. Nabi panggil sahabat tu, Nabi tanya kenapa buat macam tu. Setiap kali nak baca surah, kenapa baca qul huwallahu ahad? Dia kata, aku sangat cinta dan kasih kepada surah Al-Ikhlas. Tu jawapan dia kat Nabi. Aku sangat kasih. Sebab tu aku sentiasa baca. Lepas tu Nabi kata, kecintaanmu dengan surah Al-Ikhlas, maka dia akan pimpin tangan kau masuk syurga. Yang tak komplain tadi, bodoh, tak boleh buat apa lah. Ingatkan Nabi, lain kali jangan baca. Macam Muaz kena. Tak. Nabi kata boleh. Menyebabkan ulama mengeluarkan beberapa hukum dari situ, iaitu boleh kalau nak baca walaupun tak ikut turutan. Yang katakan sunat baca daripada atas ke bawah kan, maksudnya menurun tu. Jangan menaik. Jangan baca rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, yang kedua qul a'udzu birabbil falaq, ataupun rakaat pertama qul hu, rakaat kedua baca Baqarah ke, jangan macam tu. Rakaat pertama baca Maidah, rakaat kedua baca Al-Baqarah walaupun tebuk-tebuk. Jangan macam tu. Tak boleh macam tu. Sebab apa tak boleh? Tak makruh. Makruh asal, hukum asal makruh. Sunatnya menurun tu kan, yang menurun. Okey. Tapi bila berlaku peristiwa ni, maka ulama mengatakan boleh dibenarkan. Sebab qul huwallahu ahad, lepas tu baca surah lain. Maknanya langkahlah tu. Maknanya langkah, maka boleh. Boleh dengan maksud harus. Tapi terbaik bukan yang terbaik lah. Tapi macam mana pun Nabi tak tegah. Nabi kata qul huwallahu ahad akan pimpin kau masuk syurga nanti. Daripada kisah ni lah Imam Nawawi kata setiap orang sangat elok kalau ada satu surah yang diminati macam sahabat ni. Sebab Nabi kata dengan surah ni akan pimpin kau, akan masuk syurga. Masuk tu macam tu lah. Dia jadi syafaat lah bahasanya. Jadi kata Imam Nawawi, setiap orang mesti ada satu surah yang dia minat. Satu surah yang menjadi kekasihnya. Surah yang menjadi kekasihnya. Macam mana sahabat ni. Sebab Nabi kata dia akan bawa. Cuma tak payahlah baca dalam sembahyang. Cuma kena ada satu surah, satu ke banyak ke, kurang-kurang satu yang dia sangat cinta, sangat kasih kepada surah tu. Dia selalu nak baca. Dia sikit-sikit baca surah tu. Kalau sembahyang pun, kalau majoriti jadi imam tu sebulan tu, kalau malam kita kira maghrib isyak lah. Maghrib isyak tu adalah 10 kali ke, dia baca surah tu je. Yang lain surah lain lah. Maknanya itu yang paling minat sekali. Takkanlah hari-hari pun kan. Tapi nak bagi tahu dia ada satu surah. Kadang-kadang dia nak tidur dia baca surah tu. Dia minat ayat-ayat tu.
dia minat lagu, cari qori nak buat lagu daripada surah tu. Surah lain tak apa minat sangat. Dia suka pada makna surah tu. Kena ada, setiap orang kena ada kekasih dia. Kekasih kekasih awal dan akhir. Kekasih maksudnya dia suka kepada surah-surah tu. Walaupun pendek, walaupun inna ataina. Tak kisah. Janji dia suka baca yang tu. Janji dia kena suka. Kerana Nabi dah bagi Nabi bagi jaminan. Kerana kau suka, kau cinta pada surah tu dan kau selalu mengulang-ulang, dia akan membantu kau masuk syurga. Jadi itulah bantuan kita. Dan kata ulama, kena ada. Seorang tok guru kata kena ada skandal dengan ayat surah tu. Dia guna perkataan tu. Orang sekarang dia kata duk skandal dengan kereta, skandal dengan motor. Skandal ni maksud menduakan lah kan. Tak adalah menduakan perempuan. Maksudnya skandal dengan kereta. Dia sayang bini dia dengan sayang kereta. Mana lagi banyak? Sama. Sebab kereta tu dia habis duit sama banyak dengan habis bini dia. Skandal lah tu. Kereta tu jadi skandal dia. Itulah istilah tu. Dan kadang-kadang dia suka motor. Dah tua-tua pun suka motor. Bukan suka naik merempit, tak. Suka dia make up situ, make up kat sini. Ada. Tu skandal dia. Ada orang skandal dengan pet. Pet ni apa? Binatang belaan. Ada. Kucing ke apa ke. Sebab apa? Kadang dia marah laki dia sebab kucing tu. Kucing dia, abang ni marah laki sebab kucing. Itulah dia kiranya. Jadi dia yang mana semua tu tak ada pun manfaat akhirat. Kerana bila kita ada satu surah yang menjadi kekasih, maka waktu tu apa sahaja yang kita buat akan serba jadi. Waktu sakit, baca surah tu sembuh. Sebab surah kita surah kita. Baca sakit, orang lain baca surah-surah lain, dia baca surah tu. Inna ataina, dia suka yang tu. Menjadi. Orang kena rasuk, dia baca surah tu. Inna ataina, tak pernah dengar lagi. Biasa rasuk baca ayat kursi. Baca huruf-huruf potongan tu. Qaf. Gelupu. Nun. Tu saya pernah tengok. Kaf, ha, ya, ain, sad. Menggelupuk orang tu. Dia huruf-huruf potong tu. Alif, lam, mim dan sebagainya. Huruf ayat-ayat huruf-huruf yang terpotong lah kan. Yang depan-depan tu. Baca ayat kursi, ada baca-baca ayat yang berkaitan dengan rasukan. Dia tak, dia baca inna a'tainakal kautsar. Jadi yang tu. Sebab apa? Sebab dia minat, dia cukup cinta kepada surah tu. Kalau katalah waktu kesempitan, apa nak buat ni, tak tahu nak buat apa ni, baca surah tu, jadi. Jumpa hantu, halau hantu, jadi. Roblox jumpa, baca doa hantu juga, baca ayat tu juga. Inna a'tainakal kautsar. Tiup, boleh tu. Tak nampak apa nama rotek mati. Tak payah baca surah lain. Summum bukmum umyum fahum la yarjun. Itu antara doa tu. Alamak, terlepas cakap pula. Tu antara doa tu. Terus tak nampak. Pekak bisu habis. Tu maksud dia tu. Tengok jadi buta. Tak nampak. Antara lah. Orang tu nak perumbuk dia, dia nak serang gitu. Baca ayat tu. Summun bukmun umyum fahum la yarjun. Buta, pekak, bisu jadi waktu tu juga. Bukan pekak tu dia jadi tak nampak lah maksudnya. La yarjun tak letak kata balik rumah. Tak tahu nak pergi mana. Antara ayat tu lah. Keluar pula, jarang keluar ayat macam tu. Jadi surah kena ada. Kan ada surah yang kita minat, kita baca. Seorang balik ni cari agak-agak mana yang dia baca dia minat. Alam Nashrah ke, tak kisah. Dan ulang. Habis. Yang keenam, masuk yang keenam. Nah, yang bab solat subuh Jumaat tu, alif lam mim sajadah dengan hal atta tu. Jumaat ni tak? Jumaat ni. Tak tahulah. Bukan nak sembahyang Jumaat. Afdal baca apa? Dia pertama ada yang Nabi buat, dia panggil sunnah. Yang tu. Jumaat ada Jumaat ada tiga bacaan yang Nabi pernah buat.
Yang pertama, maksud 3 tu ulang banyak kali. Bukan buat sekali tu, tidak, ulang banyak kali. Yang pertama, rakaat pertama Qaf, rakaat kedua Qamar. Qaf dua muka setengah, lebih kurang tak? Kan? Qamar pun lebih kurang 2 muka setengah. Rakaat pertama, rakaat kedua. Pernah buat. Dan banyak kali juga buat. Nabi biasa buat solat Jumaat dan biasa buat solat raya, solat gerhana, tu. Biasa buat tu. Okey. Kemudian pendek sikit Jumaat juga ni. Yang ni paling banyak buat. Paling kerap. Jumaah sampai habis, surah Jumaah sampai habis dengan surah Munafikun sampai habis juga. Surah Munafikun tu panjang sikit pada surah Jumaah. Sampai habis je, bukan potong. Ni buat. Okey. Itu paling banyak sekali. Maknanya kalau orang baca ni namanya okey lagi. Sederhana. Yang panjang yang tadi tu, yang ni sederhana. Masih boleh. Okey je. Sedangkan Zuhur Jumaat mengganti Zuhur. Zuhur kan panjang, kan? Zuhur dengan subuh kan panjang. Betul lah. Qaf dengan Qamar. Dan pula tu Munafikun dengan Jumaah dengan Munafikun memang masih lagi tergolong dalam pertengahan. Dan Nabi pernah baca banyak kali juga, kerap kali juga, A'la, Sabi Semarakit dikala A'la dengan Hal ataka hadithul Ghashiyah, surah Ghashiyah, 2 tu. 3 ni nama kalau buat sunnah. Tok guru dulu dia akan ulang walaupun banyak kali, walaupun tiap kali. Kita je boring. Saya try buat kat dulu dalam 6 bulan kot, tiap minggu 6 bulan solat Jumaat. Dia jadi rasa tak larat rasa. Makmum pun rasa tak larat kat. Tapi 6 bulan nak try buat. Maksudnya 4 6 kali 4 24 kali, 24 minggu. Buat dulu lama dah. Dia rasa macam tu lah. Tapi sebenarnya walaupun tiap kali sunat juga yang tu. Sebab takkan nak baca Jumaah dengan Munafikun. Saya pernah buat Jumaah dengan Munafikun 2 kali ke 3 kali seumur hidup. Ada komplain lepas tu. Baca laju-laju, ada komplain. Qaf dengan Qamar tak pernah buat lagi. Raya pernah, solat raya. Solat Jumaat tak pernah. Takut kena jet atas belakang. Tahu aduh, kena jet. Kan ada imam kena menampar tu kan. Risau juga. Masa tu lah, masa time imam kena menampar tu. Berapa tahun lepas? Time tu lah. Saya baca surah Jumaah dengan Munafikun. Sekali 2 kali yang tu saya buat. Tu pun dapat komplain. Sedangkan okey je sebenarnya. Itu surah. Dan itu yang Nabi pernah buat. Dan selain pada tu apa-apalah. Kuliah kulhu pun okey. Ini kan kita cerita. Jadi kalau tok guru dulu tidak. Dan baca Jumaah dengan Munafikun tu bukan sunat Jumaat je, malam Jumaat juga. Isyak malam Jumaat 2 kali. Ini diamalkan di Pasir Tumbuh. Dulu, masa saya dulu, tak tahulah sekarang. Pernah pergi dulu, duduk sana, tengok-tengok, wah bagus lah. Isyak malam Jumaat tu sama. Kalau Isyak malam Jumaat tu baca Jumaah Munafikun, maknanya esok Jumaat pun sama. Kalau malam tu baca A'la dengan Ghashiyah, maknanya Jumaat esok tu pun sama. Dan memang sunat tu. 2 sama. Nabi baca macam tu. Nabi baca. Itu lah. Itulah surah yang paling afdal dalam solat Jumaat. 3. Qaf Qamar, A'la Ghashiyah, Jumaah Munafikun, A'la Ghashiyah. Itu 3. Bergantung mana-mana 3 terbaik. Yang lain-lain pun boleh. Lain-lain pun tak ada masalah. Okey, habis. Bab Jumaat tu nanti hari Jumaat lah. Bincang hari Jumaat boleh. Okey, pagi subuh nak masuk takbir intiqal. Dan sunat mengucap takbir intiqalat. Maksud takbir intiqalat Rumi ada dalam kurungan tak? Oh, tak ada. Tak ada. Jawi pun tak ada. Takbir intiqalat adalah takbir ketika memindahkan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Rukun dia panggil takbir perpindahan rukun. On the way, takbir on the way. Tu senang faham. Sebab apa saya sebut macam tu? Sebab kadang-kadang kita mengaji kitab banyak kali dah, tapi kita tak dapat nak faham sungguh-sungguh apa maksud takbir intiqalat. Takbir intiqalat maksudnya takbir on the way. Betul tak? Bila takbir on the way, buatlah time on the way. Jangan dah buat ketika dah way. Bukan dah way pula. Ketika dah sampai. Bila dah sampai tak namanya on the way. Janganlah buat on the way Melayu. Tu on the way Melayu. Dia ada kat rumah ni. Kau banyak aku on the way. Padahal ada rumah ni. Tu on the way Melayu. Cukup lah. Dalam sembahyang ni buat on the way Melayu. On the way masuk on the way.
Itu patut intiqal. Intiqal tu OTW. Singkatan dia. Kena gunalah bahasa-bahasa zaman moden sekarang. Sebab kalau setakat kita baca takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun, tak faham pun. Buktinya tak buat pun macam tu. Okey? Takbir intiqalat adalah takbir perpindahan rukun. Ketika berpindahnya rukun. Bukan ketika tak pindah lagi. Dan bukan juga ketika dah sampai. Tidak. Dia, saya punya ayat apa biasanya? Memenuhi ruang kosong kan? Ayat dia apa? Fill in the blank. Ayat tu kena ingat tu. Memenuhi ruang kosong. Blank kan? Nak rukuk. Kan blank tu kan? Daripada berdiri. Rukuk ni. Blank. Blank tu kosong. Betul? Kan blank. Kosong. Fill. Penuhi. Penuh dengan apa? Penuh dengan takbir intiqalat. Penuhkan dengan takbir intiqalat. Sebab pentingnya takbir intiqalat ni wajib pada mazhab Hambali. Mazhab Hambali wajib takbir intiqalat. Maksudnya siapa tak buat takbir intiqalat berdosa. Tapi sah sembahyang. Kan mazhab Hambali dia ada wajib dan rukun kan. Siapa tak buat berdosa. Maknanya kena buat pada mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i jadi sunat yang sangat dituntut. Takbir intiqal ni, takbir intiqalat. Takbir ihram tidak, dia rukun. Yang mula-mula Allahu Akbar tu rukun, kita tahu. Yang takbir selain daripada tu, dia panggil takbir intiqalat. Takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun, dia diucapkan ketika perpindahan rukun, bukannya sebelum atau selepas perpindahan. Dia mengisi suasana kosong ketika perpindahan tu. Kerana jika ada suasana kosong, waktu tu syaitan akan masuk suruh fikir bukan-bukan. Jadi sentiasa kat mulut tu duk bergerak, duk baca. Kalau tak baca, dengar. Macam surah tak baca apa-apa, imam baca, makmum dengar. Jadi ada buat sesuatu. Ada sedang buat sesuatu. Sedangkan ketika perpindahan tu tak buat apa. Maksud tak buat apa tu mulut senyap. Maka sunat disebut takbir intiqalat. Allahu Akbar lah takbir intiqalat. Ketika perpindahan. Jadi biar jangan jadi ada kosong tu. Lagi lama masa yang diambil untuk berpindah, lagi lama lah takbir intiqalat tu. Nak macam ni? Pendek kan? Jadi Allahu Akbar. Pendek. Ni, apa tu? Nak sujud kan panjang. Allah, sebab panjang. Nak bangun daripada sujud, nak bangun rakaat yang seterusnya, panjanglah sebab jauh perjalanan tu, on the way tu jauh. Jadi sekurang-kurang 2 harakat 1 alif. Allahu Akbar sekurang-kurang, sebanyak-banyak 7 alif 14 harakat, bergantung kepada jauh mana nak pergi tu, berapa lama nak pergi tu. Kalau daripada sujud kepada duduk kan pendek aja tu, jadi mungkin 2 macam tu lah kot. Allahu Akbar 2. Tapi kalau panjang lah, mungkin 10 harakat kot. Daripada nak turun sujud terpulang lah. Cuma minimum 2 harakat, maksimum 14. 14 harakat. Itu dia punya memenuhi ruang kosong. Dia sebut. Dan dia kata yang 5. Jangan perpindahan rukun okey, perpindahan rukun. Okey, tak apa, insya-Allah sempat kot. Okey. Yang pertama takbir rukuk. Takbir ketika nak rukuk. Maksudnya takbir rukuk tu maksudnya memenuhi ruang daripada berdiri kepada rukuk. Jadi bila sebut takbir nak rukuk, maknanya takbir tu rukuk lah. Takbir tu rukuk lah. Bukannya rukuk dulu baru takbir. Allahu Akbar. Bukan macam tu. Sebab tu bukan nama takbir rukuk. Takbir rukuk, ketika rukuk tu lah takbir. Gerak tu takbir. Ya. Kalau ada lari sikit-sikit tu biasalah. Pergi ni, Allah lambat sikit tu, nak buat betul-betul tepat payah juga kan. Kadang Allahu Akbar. Akbar kan dah rukuk. Nak buat tepat-tepat tu yang terbaik. Tapi payah agak. Kalau lebih sikit-sikit tu kira halal lah. Kira halal. Sebab nak buat tepat-tepat macam mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam mana? Kadang-kadang dia terlebih. Cuma janganlah jadi amalan lebih. Janganlah macam tu. Memang tak apa, tak kisah. Allah ni saja. Boleh macam tu. Tapi kalau Allahu Akbar, tak apalah. Walaupun dah sampai rukuk baru habis, tak apalah. Sebab dia bukan sengaja macam tu. Sikit-sikit, 1 saat ujung awal akhir tak apa. Maaflah lagi. Cuma jangan jadi perangai setiap kali nak rukuk mesti macam ni. Allahu Akbar. Setiap kali nak rukuk Allahu Akbar. Sekali nak rukuk Allahu Akbar.
Kalau sekali-sekala jadi sebab tu, tak apa. Itulah kes satu. Sebab dia penting. Kerana kalau buat bukan pada tempatnya, tak dapat pahala. Dapat pahala tak macam ni? Allahu Akbar. Dapat pahala bila buat sunat di tempatnya. Tempatnya di ke situ, masa tu. Dia masuk Allah. Macam mana kalau macam ni? Sami Allah liman hamidah. Dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Batal tak sembahyang? Memang tak batal. Dapat pahala tak? Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tu balik. Tak dapat lah. Sebab apa? Bukan tempat dia. Tak dapat. Ataupun at-tahiyatul mubarakatus salawah. Panjang sangat pun. Assalamu alaina. Dapat tak? Tak dapat. Tu bukan tempat dia. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni. Pelik tak? Pelik lah juga macam ni. Allahu Akbar. Pelik juga sepatutnya, tapi tak pelik sangat pula kita rasa. Sebab tu bukan tempat Allahu Akbar. Kau bagi Allahu Akbar kat situ kenapa? Rabbi fili pun bukan tempatnya, sama je. Cuma yang tu dekat sikit tempat dia, ni jauh, betul je. Sebenarnya tak buat pada tempatnya, tak dapatlah pahala. Malah makruh tu pasti ya. Sebab dia kena buat pada tempatnya. Jadi tu pertama, takbir rukuk. Takbir turun kepada sujud. Bila sebut turun kepada sujud, bukan sujud. Dan bukan juga qiyam. Bukan juga i'tidal. Maknanya bila turun kepada sujud, maknanya on the way sujud lah. Bila on the way, ini i'tidal. Ini bukan nama on the way. On the way ni mula kat sini. Maknanya Allahu Akbar. Lebih kurang halal kan benda tu, sikit-sikit tu. Jadi bukan macam ni. Allahu Akbar. Bukan. Sebab itu bukan nama on the way. Tapi masih lagi okey, sebab okey sikit lah. Sebab sampai-sampai tu Allahu Akbar. Okey sikit sebab sampai tu bar. Yang macam ni lagi teruk. Allahu Akbar. Lama tu. Bukan tempat dia. Bila bukan tempat dia, tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Sebab tempat dia ketika turun pada sujud, memenuhi ruang kosong. Ketika sujud, zikir dia bukan Allahu Akbar ataupun Akbar, bukan. Ni Allah dah sujud ni. Allahu Akbar. Maknanya sujud tu akbar. Ketika sujud zikirnya subhana rabbiyal a'la. Tak ngaji ke? Marah. Bukan akbar. Tapi nak sambung. Kenapa tak awal-awal? Kenapa tak cepat-cepat? Allah dah nak ujung ni. Nak sampai kepala, cepat-cepatlah akbar. Lepas tu lari sikit 1 saat tu tak apalah kan sebut tadi. Lari sikit-sikit tak apa. Ini walaupun tak ada lah Allah kat sini pun tak apalah. Allahu Akbar. Nampak berapa lama tu? Sedap maknanya akbar tu zikir ketika sujud. Pergi kat mana? Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Bukan akbar. Jadi tapi itulah kata tadi. Kalau kita faham sungguh-sungguh, takbir yang ketiga, takbir bangkit daripadanya, nya sujud. Jadi sujud bukan macam ni. Allahu Akbar. Bukan. On the way kan? Bukan juga. Allahu Akbar. Bukan juga. Bukan juga. Allahu Akbar. Bukan. Ketika duduk, Rabbi fili zikir dia. Bukan Allahu Akbar. Saja sebut macam tu. Saja je sebenarnya. Memang tahu pun kan? Salah tempat. Takbir sujud yang kedua. Takbir balik sujud yang kedua. Sama lah juga. Takbir sujud yang kedua, Allahu Akbar. Itu yang afdal. Tapi kadang-kadang lari sikit, okey. Bukannya Allahu Akbar. Bukan. Sebab ketika sujud tu akbar. Allah duduk di atas, duduk di perjalanan. Akbar duduk di sujud. Bukan. Sujud tu sampai terus. Kalau bar sikit, okey lah. Sempat. Kalau kita perhati betul-betul, sempat kita nak buat. Kita cepatkan kita punya ni kan, sempat. Dan yang kelima, takbir bangkit daripada sujud yang kedua. Takbir bangkit daripada sujud yang kedua kepada qiyam. Yalah. Allahu Akbar. Cuma yang ni je Imam Nawawi kata ada 3 jenis, 2 jenis bangkit. 2 jenis 2 jenis. Ingat 2 jenis bangkit kata Imam Nawawi. Yang pertama macam kita takbir bangkit daripada sujud. Bila sebut bangkit daripada sujud, dia bukan sujud dan dia bukan qiyam. Sebab tu nama bangkit daripada sujud kan? Okey. Sebab bukan takbir qiyam. Tidak. Macam mana takbir qiyam Sujud ni. Takbir qiyam. Allahu Akbar. Tu nama takbir qiyam. Sekarang ni takbir sujud. Bangkit daripada sujud dengan maksud Allahu Akbar. Bukan
Allahu Akbar. Akbar pula ketika qiyam. Tak, ketika qiyam baca Fatihah. Saja kita orang tu. Bukan akbar. Okey. Maknanya cuma kata Imam Nawawi bermula nak Allah ketika sujud tu, nak angkat tu, daripada sujud yang kedua nak naik rakaat seterusnya ada dua cara. Yang pertama macam tadi, iaitu Allahu Akbar, kan? Yang kedua Allah, masa duduk tak? Silap. Duduk nak bangun. Allah masa tu. Bangun dulu, duduk tu, nak bangun tu. Maksudnya masa bangun tu tak Allah lagi. Ketika duduk untuk bangun tu. Kan mesti duduk kejap untuk bangun tu kan? Masa tu baru Allah. Dua cara kan? Baru maksudnya Allahu Akbar baru bangun. Bukannya angkat daripada awal. Angkat daripada awal satu, betul? Angkat daripada awal satu pendapat. Yang kedua, duduk dulu. Masa duduk, bukan duduk dulu, masa duduk tu baru Allahu Akbar untuk qiyam. 5. Sebenarnya ada lagi 6. Ada lagi ni. Tambahan lagi yang tak sebut. Yang takbir yang sunat juga ketika nak bangun qiyam selepas tahiyat awal. Kan ada kan? Sujud nak bangun Allah, nak tahiyat awal. Jadi Allahu Akbar, kan? Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, lepas tu kan Allahu Akbar sekali lagi. Tak ada lagi tak kita. Kan ada sekali lagi. Jadi maksudnya sujud yang sujud rakaat pertama, sujud yang kedua rakaat yang pertama Allahu Akbar, kan? Rakaat yang kedua nak masuk rakaat ketiga lain. Sujud yang kedua Allahu Akbar, pendek je. Baca tahiyat awal, betul? Kan ada Allahu Akbar sekali lagi. Tu yang ke-6. Dobek kat situ, tu yang ke-6. Bangkit daripada tahiyat awal. Allahu Akbar juga. Kemudian ada lagi. Ni kalau baca ayat-ayat sajadah kan ada Allahu Akbar. Baca apa? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ada tak Allahu Akbar? Ada. Tu tak ada kitab kita. Tu yang ke-7. Allahu Akbar. Lepas tu sajada wajhiya lilladzi, habis. Lepas tu bangun ada Allahu Akbar. Ada kan? Ada. Tu yang ke apa dah? Ke-8. Allahu Akbar. Kan yang ke-8. Lepas tu apa lagi? Sujud sahwi. Lepas fil alamina innaka hamidum majid. Kan nak sujud sahwi kan ada Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar, sujud sahwi, duduk di antara sujud Allahu Akbar, sujud sahwi juga, sujud balik Allahu Akbar juga, bangkit balik untuk apa? Untuk salam tu bangkit balik Allah 4 kali. 4 kali Allahu Akbar. Jadi komplit lah. Baru komplit. Maknanya ada 9 lah sebenarnya. 5, 6, 7 5, 6 takbir nak bangun tahiyat awal tadi 6. Ketika turun sujud 7 tilawah 7. Ketika bangun daripada sujud tilawah 8. Ketika sujud sahwi ada 4. 8, 9, 10, 11, 12. Sebab sujud sahwi tu ada 4. Tu takbir, tu sunat. Dan ada beberapa tempat yang tak habis gak ni. Dan ada beberapa tempat yang tidak disunatkan untuk takbir. Untuk takbir Allahu Akbar tak sunat. Ada beberapa tempat. Sebab saya ada janji dengan orang nak tahnik anak dia. Kalau malam-malam lewat-lewat macam itu, sampai sana jauh pula tu jalan, mau 15 minit 20 minit, mau pukul 10 siang kat baby tak, kita kena berhenti dalam masa 2 minit 3 minit dari sekarang. Nanti kita ni kesian dekat orang budak baby kecil. Okey. Ada beberapa tempat yang tidak disunatkan untuk takbir. Allahu Akbar tak ada. Yang pertama untuk ni turun sujud, turun duduk di antara dua sujud, turun tahiyat. Apa benda ni? Orang masbuk. Kalau imam rukuk dia Allahu Akbar takbiratul ihram, ketika nak rukuk tu ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak rukuk ni masbuk ada? Ada? Okey. Ketika imam sujud, makmum tadi Allahu Akbar. Imam sujud, kena sujud kan? Ada Allahu Akbar? Tak ada. Tak ada. Tu kata tadi. Turun ada tempat yang tidak disunatkan untuk takbir, iaitu daripada untuk turun sujud. Takbiratul ihram nak sujud terus sebab imam sujud. Imam sedang sujud. Jadi kena sujudlah. Tak ada Allahu Akbar. Tu. Duduk di antara sujud. Imam tengah duduk di antara dua sujud. Dia Allahu Akbar, imam duduk. Kan? Dia duduk, tak ada Allahu Akbar. Turun tu, makmum tadi.
turun untuk tahiyat sama juga. Imam at-tahiyat ke tahiyat awal ke tahiyat akhir tak kisah, dia Allahu Akbar. Imam tahiyat akhir atau tahiyat awal, dia nak turun kan tahiyat juga, tak ada juga Allahu Akbar, tak ada, turun aja, senyap, tutup mulut. Apa lagi ya? Okey. Dan bangun daripada qiyam orang masbuk, yang mana dia tak dapat rakaat langsung, dia dapat tahiyat akhir. Tak kisahlah, dia mungkin dapat ketika sujud tahiyat akhir, ketika sujud rakaat terakhir dia dapat rakaat tak dapat. Mungkin dia dapat ketika imam dia nak rukuk dah, tapi baru dia nak rukuk imam yang tidak, jadi selisih, dapat rakaat tak dapat. Okey, satu tak dapat. Bila tak dapat, ni rakaat terakhir ni, bila tak dapat nanti dia kalau sembahyang tu 4, dia kena tambah 4 lah. Walaupun dia sempat rukuk tapi macam ni, Allah subhanahu wa ta'ala, tak dapat kan, tak dapat tamanninah, tak dapat. Itu satu keadaan. Yang kedua, dia baru Allahu Akbar, imam i'tidal, dapat rakaat terakhir ni, tak dapat juga, nanti kita tambah 4 kalau sembahyang 4 rakaat kan. Ketika imam sujud, dia baru Allahu Akbar, dia terus sujud, dapat rakaat tak? Tak dapat rakaat. Apa itu? Imam duduk atas sujud, sama juga. Imam sujud balik, tak dapat rakaat juga. Imam tahiyat, tak dapat rakaat juga kan. Okey, dalam keadaan semua tadi tu, dia pun ikut terus sembahyang, tapi tak dapat rakaat. Dia tahu dah baca tahiyat. Bila baca tahiyat, imam salam. Ketika dia nak bangun untuk bangun tu, dia tak ada Allahu Akbar. Untuk bangun tambah 4 rakaat tu, ketika fil alamin innaka hamidum majid, imam assalamualaikum kan, dia kena tambah 4, dia langsung tak dapat rakaat. Semua tadi, contoh tadi semua langsung tak dapat rakaat. Maka dia bangun tu, tak ada Allahu Akbar. Imam bagi salam, dia bangun senyap-senyap je, terus. Okey. Ataupun dia naik rakaat yang kedua, dengan maksud dia dapat beberapa rakaat, dia dapat satu rakaat, kata ambil 4 rakaat punya sembahyang, dia dapat 1 rakaat, mana nak kena tambah 3. Sama juga, ketika imam salam, dia kena tambah 3, naik tak ada Allahu Akbar. Yang kedua, yang ni ada, iaitu imam tahiyat awal, bukan imam tahiyat akhir, dia seumpama tahiyat awal, mana dia dapat 2 rakaat, dia dapat 2 rakaat dengan imam, nak kena tambah 2 lagi. Okey, ketika imam salam, dia naik nak tambah rakaat yang lagi 2 kan, ada Allahu Akbar. Okey, dia dapat 3 rakaat, nak tambah 1 lagi, dapat 3 nak tambah 1 lagi, imam bagi salam tambah 1, masa naik tu tak ada. Faham poin dia? Kalau fikir perhati, nampak kenapa ni dapat, ni tak dapat, ni dapat. Dia ada dia punya tu, tak sempat nak terangkan. Esok cukup. Ada imam, dia buat dulu, lepas tu baru dia takbir ibadat. Okey, maknanya tak fill in the blank. Tak ikut peraturan tak ikut peraturan. Okey, pertama sembahyang sah, pasti, sebab ni sunat, sembahyang sah. Yang kedua, secara umum tak dapat pahala. Secara umum dulu imam tu tak dapat pahala, sebab bukan dia buat di tempatnya, tak dapatlah pahala. 2. Yang ketiga, dia ada unsur lain, unsur tepi, iaitu kadang-kadang makmum ni bukan semua mengaji, dia kejar imam. Imam tak pergi lagi, dia dah pergi. Ataupun imam dah pergi sikit, dia pergi ikut rapat-rapat. Bila dia ikut rapat-rapat, makmum tadi ada 2 pendapat. Sebab dia kena imam pergi dulu, baru dia pergi, baru dapat 27. Kalau imam tak sampai lagi, dia dah gerak, tak dapat 27. Tu pendapat yang pertama. Ada pendapat kedua, dapat juga tapi kurang. Okey, kita ambil yang keras sikit, langsung tak dapat. Imam pergi, tak habis lagi dia dah pergi, maka makmum tadi tak dapat 27. Pendapat pertama kata langsung dapat 1 je. Pendapat kedua kata dapat 24, 23, 22, 21, bergantung pada berapa banyak yang dia buat kerja macam tu. Kena imam pergi dulu baru dia pergi. Okey. Oleh kerana makmum jenis macam tu, imam ni terasa bersalah, bukan bersalah, terasa nak bantulah. Cara bantunya, dia pergi dulu baru dia Allahu Akbar, dengan niat untuk bantu makmum tadi, tak mengajinya makmum. Walaupun kat situ tak dapat pahala, imam tak dapat pahala tu, tapi dapat pahala lain, pahala bantu makmum. Dia cover balik situ. Tapi kalau tempat semua mengaji dah, taklah, jangan buat macam tu, rugi, pahala tu rugi. Tu boleh lah, sebab ada imam buat macam tu sebab dia kesiankan makmum. Makmum dia kerja cepat sangat, sabarlah, mana boleh nak potong pun, boleh. Last sekali imam kena salam dulu juga, tak mungkin habis awal, lek-lek tak boleh pun. Tapi tahu macam tu, jadi dia nak bantu, maka memang dia rugi, tapi dia dapat pahala lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dapat pahala tu, pahala bantu-bantu dalam perkara takwa. Bantu-bantulah, walaupun dia terpaksa mengorbankan pahala dia, pahala hayat je, dia mengorbankan pahala hayat dia, tapi dia dapat pahala lain.
pahala bantu-membantu, menyelamatkan pahala apa? 27 orang. Oh, makmum. Imam macam ni bagus lah. Walaupun nampak macam tak bagus kan, sebenarnya bagus balik. Bergantung lah. Cukup lah tu. Lebih 5 minit lah. Ni kesian budak lah. Wallahu alam. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan